Biarlah, jauh parking sana. Di mana? Ujung sana. Ayo bayar dulu kan. Biasalah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, Sabtu lalu, sekujur tubuh hampir reput ditemukan dalam belukar di Jalan Rawang Bestari Jaya, Rawang, Selangor. Identiti mangsa dikenal pasti sebagai seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri. Wartawan Nur Izzati Lokman ke lokasi kejadian mendapatkan perincian kes ini. Penahanan sekumpulan penjenayah disyaki terlibat di dalam kes culik seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri membawa kepada penemuan mayat mangsa. Sabtu lalu, mayat lelaki berusia 55 tahun ditemukan di dalam belukar di Batu 27, Rawang, Selangor sekitar jam 9 pagi dengan bantuan unit anjing pengesan. Selepas kita menahan dan jalankan siasatan, jadi dia pun memberi pengakuan dan seluruhnya menunjukkan pada kita di mana mayat itu berada. Ini tempat kita jumpa mayat dah. Mayat dekat situ. Kita percaya setakat inilah daripada maklumat yang diberikan oleh tangkapan, si mangsa meninggal dunia dalam 3 atau 4 hari selepas diculik. Satu mayat yang hampir reput telah dijumpai di sini di Jalan Rawang Bestari Jaya, kira-kira 100 meter dari jalan utama di atas sana. Sebelum menemui lokasi, dipercayai dicampakkan mayat salah seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri, dan hasil siasatan awal pihak polis difahamkan mangsa telah diculik pada 10 Jun 2020 yang lalu ketika mangsa sedang berjoging di Bandar Seri Damansara sekitar jam 10.30 pagi. Dan sehingga kini, seramai 7 orang suspek lelaki telah ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan di dalam kes ini. Dalang utama kes dipercayai seorang individu bergelar Datuk berusia 56 tahun. Dalam proses ini kita telah mendapat maklumat daripada pihak keluarga tebusan yang diminta sebanyak Singapura dolar 50 juta. Ya. Tapi sehingga kini tebusan itu masih belum dibayar kepada pihak penculik ini. Si mati dan juga dalang kepada penculikan ini memang kenal lah. Itu saya boleh katakan di sini. Hasil siasatan awal pihak polis, suspek telah menyembunyikan mangsa di sebuah rumah di Jalan Mawar, Kampung Koskan, Sungai Buaya, Rawang, Selangor, iaitu di belakang saya ini, dan difahamkan suspek sendiri telah menunjukkan lokasi rumah ini kepada pihak polis. Tindakan membuang mayat mangsa dipercayai dilakukan pada waktu malam. Jarak di antara rumah ini dan lokasi mayat dijumpai sejauh kira-kira 30 km. Punca sebenar kematian bagaimanapun belum diketahui dan pihak polis masih menunggu laporan bedah siasat daripada Hospital Sungai Buloh. Sehingga hari ini, penahanan baru telah dilakukan oleh pihak polis melibatkan 2 lagi individu sekaligus menjadikan jumlah tangkapan seramai 9 orang. Mereka yang berusia 20 hingga 56 tahun direman 3 hingga 14 hari bagi membantu siasatan. Teka-teki berhubung kehilangan pesakit mental akhirnya terjawab selepas mayat mangsa ditemukan terapung berhampiran kunci air Bukit Jati, Kelang, Selangor. Mangsa dikenali sebagai Low Wilik berusia 44 tahun ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Samsul Amar Ramli, pemeriksaan pada badan si mati mendapati tiada sebarang kecederaan atau unsur-unsur yang meragukan berkaitan jenayah.
Pada sesi pengencaman, Abang Mangsa turut menyatakan mangsa adalah pesakit mental sejak kecil dan perlu mengambil ubat secara konsisten di sebuah klinik di Kuala Lumpur. Pasukan unit forensik dari IPK Selangor hadir bagi membantu siasatan dan mayat dinaikkan ke darat dengan bantuan bomba Kota Raja dan Pelabuhan Klang. Mayat dibawa ke Hospital Ampuan Rahimah Klang untuk dibedah siasat. Jumlah pulangan yang tinggi sehingga mengaburi mata dan sanggup dikenakan hukuman yang berat. Pekerja kegiatan judi online difahamkan mempunyai pendapatan sehingga ratusan ribu ringgit. Hasil umpan yang ditaburkan kepada kaki judi. Bagaimanapun, kegiatan di Pulau Pinang dipatahkan menerusi serbuan yang dijalankan oleh pasukan D7 IPK Pulau Pinang. Saksikan laporannya. Golek dan menang wang tunai. Permainan judi itu berjaya ditumpaskan dalam satu serbuan di sebuah rumah pangsa di Jerutung, Pulau Pinang. Serbuan dilakukan oleh pasukan polis dari cawangan kongsi gelap, judi dan maksiat D7. Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang sebaik menerima maklumat berhubung kegiatan terbabit. Ketika serbuan dilakukan, kegiatan itu sedang berlangsung dengan penyertaan beberapa orang kaki judi. Permainan judi itu diperkenalkan menerusi laman sosial Facebook dan berlangsung hampir setiap hari. Kesemua pekerja yang ditahan berusia dalam lingkungan 20-an. Hasil siasatan awal mendapati dua daripada suspek memiliki rekod jenayah lampau melibatkan judi online. Mereka mengendalikan beberapa permainan yang menjadi pilihan kaki judi online dan penyertaan hanya semudah klik di pautan yang diiklankan dalam Facebook. Masuk dalam akaun Facebook ni, dia akan link ke phone ni, ke WhatsApp. Ke WhatsApp. Kepada ni, dia akan top upkan link. Bila main, kalau yang benar nak cuci, dia akan bayar online. Dia transfer bank. Dia tak pakai dia punya komputer. Kita customer buka Facebook ni, dia klik, dia akan direct link dengan handphone masuk dalam WhatsApp untuk dapatkan ID dengan password untuk bermain game online yang diorang pilih. Contoh KIS 918, XE88, UC88. Menurut salah seorang pekerja, mereka bekerja mengikut shift dan dibayar dengan gaji yang lumayan. Tolong buat 12 jam. 2 orang jaga sini lah. Seorang rehat lah. Di hari apa paling banyak? Banyak. Kalau yang biasanya 8 jam saja. Pukul 5 sampai pukul 8 malam. 3 sampai 6 ribu. 3 hingga 6 ribu. Ada hari. Dengan pendapatan mencecah sehingga RM6,000 sehari, mereka mampu meraih ratusan ribu ringgit sebulan, namun bakal berakhir di balik tiang besi. Dalam serbuan ini, polis turut merampas 2 buah komputer, 8 buah telefon bimbit dan kad tunai. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C dan -A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana menjalankan kegiatan judi online di kediaman. Dengan hanya bertuala, seorang lelaki sanggup memecah masuk rumah ibu mertuanya sehingga mengejutkan penghuni lain di kediaman itu. Apakah tujuan dan matlamatnya ke sana dalam keadaan separuh bogil? Ketahui kesudahannya dalam laporan yang disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. Dia panggil bosu buka pintu ni. Dia agak terkejut dia datang sini. Bukan kita wala gitu kan. Sebab dia jarang datang sini. Itu reaksi seorang wanita apabila melihat kehadiran abang iparnya yang hanya memakai tuala di rumah ibunya di Machang, Kelantan. Kau mandi bau kan? Oh my god. Pemburuan orang dikendaki yang melakukan pelbagai kesalahan jenayah terus dilaksanakan oleh pasukan polis daerah Machang. Target hujung ni pun kita dah pergi tengok dah. Ni keadaan dia gelap sikit lah. Yang rumah tu, semua taman tu agak sikit
Jadi yang gelap tu untuk suspek yang lari tak bila sama kan. Jadi saya bantulah kena nampak. Operasi yang diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayahnya, ASP Muhammad Firdaus Muhammad, turut disertai pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Macam mana kita punya sasaran malam ni, tuan? Target kita sebanyak 4 buah rumah. Kami mempunyai risikan mendapati pada waktu sebegini suspek atau target yang kita kesan mungkin berada di rumah. Tepat jam 10 malam, sebuah kediaman di Taman Desa Arif digempur 15 anggota penguatkuasa. Begitupun, suspek yang tiada di rumah ditemukan cuba bersembunyi di kediaman ibu mertuanya. Yang mandi tadi? Apa kata tolak tu? Tindakan seorang lelaki berusia 38 tahun meluru keluar dari rumahnya ke rumah ibu mertuanya yang terletak selang 2 rumah setelah melihat kehadiran polis mencurigakan pihak berkuasa, dan pemeriksaan ke atas kereta yang dilaporkan milik abangnya turut mencurigakan pihak berkuasa kerana cukai jalan didapati meragukan. Kehadirannya yang hanya bertuala jelas mengejutkan seisi keluarga termasuk adik iparnya. Sebab dia kan abang ipar saya. Dia masa lalu kerap datang sini ke macam mana? Tak. Sebab apa dia mandi sini? Tak tahulah tu, saya pun terkejut. Dia macam sembunyi something, tahu tak? Dia pun memang dah ada kes. Namun, alasan yang diberikan suspek jelas bercanggah. Kononnya untuk melepaskan Tengkuk daripada dikenakan tindakan undang-undang. Apa tadi abang lari daripada rumah? Tak. Macam mana dia pergi ke rumah mak tu? Kita pergi sama situ. Memang mandi sana selalu ke macam mana? Dulu tak ada situ. Kau tiba mandi kat rumah mak mertua, tak mandi kat rumah? Tak apa belakang, boleh belakang. Ke lari pada polis ke macam mana? Tak. Selain itu, kenderaan yang dipandu isteri suspek turut disita kerana cukai jalan yang digunakan telah tamat tempoh dan berbeza dengan nombor pendaftarannya. Bukan pakai, abang suruh beki. Abang suruh beki. Dah. Dah lama kita ni beki sini? Dia kebetulan tinggal, dia nak pergi rumah bini dia dekat luar hari tu. Dalam PKP hari tu lah. Jadi kereta ni kita akan bawa pulang ke YPD untuk kita buat pemeriksaan lanjut lah. Boleh faham tak? Menurut Ketua Polis Daerah Machang, DSP Ganti Jimmy, suspek kini disiasat mengikut Seksyen 108-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana disyaki menggunakan cukai jalan palsu. Berdasarkan ujian air kencing ke atas lelaki tersebut, setelah dibawa balik ke balai, mendapati urin positif dadah metapetamin, dan lelaki tersebut dia juga ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah Berbahaya. Operasi tamat pada jam 4 pagi. Tun Hizami Hashim, 999. Melanggan menerusi laman sesawang. Itulah taktik yang digunakan bapa ayam bagi perkhidmatan seks ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. Persoalannya, di manakah kegiatan ini dijalankan dan bagaimana pula mereka berurus niaga? Wartawan 999 membongkar kegiatan pelacuran online di setapak Kuala Lumpur. Berurusan secara online bagi menempah kegiatan seks menjadi modus operandi terbaru untuk mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Hasil pemerhatian di laman sawang ini, foto wanita dan jumlah harga bagi setiap perkhidmatan seks dipaparkan. Paling rendah harga sebanyak RM210
Itu harga yang ditawarkan berdasarkan intipan dan pemerhatian yang saya lakukan di laman sesawang ini. Dengan kerjasama pihak Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, intipan serta operasi dijalankan di sekitar setapak Kuala Lumpur. Pesanan suara seorang bapa ayam dihantar melalui telefon pintar untuk dijadikan panduan lokasi. Halo bos, you dekat mana? You dekat mana? You pergi Indo Link sana ada 25. Lepas tu you naik tingkat 6. You ada nampak kan? You naik tingkat 6. You sudah naik tingkat 6 kan? Okey, you jalan datang sini ya. Sini ada itu meja closing. You sampai sini bagi tahu. Pesanan suara yang dihantar telah membawa intipan ini ke sebuah bilik penginapan yang terdapat di dalamnya seorang wanita warga asing dipercayai pelacur. Kenapa ya? Biarlah, jauh parking sana. Di mana? Ujung sana. Ayo bayar dulu kan? Berapa? Biasalah. Berapa? Company begitu. Company begitu? Ya takut kali, takut. Takut apa? Apa takut ya? Macam begitulah aturannya. Saya pun malu lah. Takut tak bayar. Lama sini? Enggak juga, baru masuk hari ini. Baru kerja sini? Berapa jam ya dengar? 30, mana ada 40. Okeylah, 30. Hasil intipan jelas membuktikan kegiatan pelacuran yang ditawarkan menerusi laman sesawang terbabit sememangnya wujud. Selepas setengah jam intipan, 5 anggota dan seorang pegawai daripada Jabatan Siasatan Jenayah Kongsi Gelap Judi dan Maksiat di 7 Kuala Lumpur melakukan serbuan di sebuah hotel yang telah disasarkan. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sudah dijalankan. Namun, jenayah makin menjadi-jadi. Buktinya, hasil daripada serbuan daripada pihak polis menemukan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam aktiviti pelacuran online. Wanita berusia lingkungan 40-an ini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Semaju bagi siasatan lanjut. Ya. Dia pegang semua barang-barang kamu ya? Uang semua dia dipegang? Iya. Ha? Okey. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama kamu di sini? Dari Januari ya. Daripada di Januari? Mau pulang karena mau ini pulang? itu Tak boleh? Bukan tak boleh, belum ada pesawat. Belum ada pesawat? Berapa customer kamu ada di hari ini? Baru bapak aja tadi. Baru bapak satu orang saja? Benar ke? Masak saja. Hubungan seksnya ada? Jarang sih kalau saya. Ada lah, tapi jarang. Ada, tapi jarang sekali karena saya basic jarang masak. sekali, tapi ada dibuatnya. Ada. Wanita berusia lingkungan 40-an ini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Semaju bagi siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39-B, Seksyen 55B dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Seksyen 372B Kanun Keseksaan. Intipan dan operasi akan terus dijalankan oleh pihak polis dari masa ke masa bagi membentras aktiviti pelacuran biarpun ketika wabak penularan COVID-19. Haziq Hamid, 999. Campak air ketum ke dalam semak untuk elak ditahan. Sebelum menyedari perbuatannya, jelas dilihat pihak polis yang berada di belakangnya. Menunggang motosikal yang diubah suai tanpa brek juga antara kesalahan yang dikesan. Laporan op tutup khas yang dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT di Lebuhraya Pantai Timur dilaporkan wartawan Nur Izzati Luqman. Dia buang barang. Ketum. Jampak.
kan? Panggil telefon ketum panggil ketum. Okay, kita ada jumpa pihak polis baru saja menemui sebotol cecair disyaki air ketum yang telah dicampakkan. Disyaki oleh penunggang motosikal yang telah ditahan di hadapan sana. Kau bawa apa tadi? Akibatnya, remaja berusia 23 tahun ini ditahan dalam op tutup khas LPT Hujung minggu lalu. Tindakan melempar botol terbabit telah dirakam pihak polis yang mengekorinya dari belakang. Di mana? Meluk. Temeluk. Kau nak pergi mana? Tadi kajak. Tadi kau datang, kau baling apa tadi? Baling air. Air apa? Air ketum? Air ketum. Kau dapat di mana air ketum tu? Di kampung. Seliter RM10. Tadi masa kau datang sini, kau naik motor, kau ada minum dulu tak air ketum tu? Ada sikit. So, ketum memang dah campur lah? Dah campur lah. Campur apa? Campur air soda. Kau campur dengan soda je? Soda dengan ubat batuk. Jadi apa kau rasa kalau kau minum benda tu? Pening. Dalam operasi jam 2 petang, kira-kira 600 motosikal ditahan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman melibatkan beberapa kumpulan konvoi bermotosikal. Op tutup di Taman Loh Pahang mensasarkan motosikal di Lebuh Raya Pantai Timur. Dan sekarang ini saya berada di kilometer 94.6 menghala ke Kuala Lumpur dan di belakang saya ini antara motosikal yang ditahan oleh pihak polis bagi menjalankan pemeriksaan lanjut. Pemantauan awal kami mendapati terdapat di antara mereka ini melakukan modifikasi ataupun ubah suai terhadap motosikal mereka seperti Sisi tak ada, exhaust ubah suai. Air tak gampang. Selain itu, hasil maklumat awal kami juga mendapati terdapat di antara mereka yang melakukan aksi-aksi berbahaya ketika menunggang motosikal. Tindakan kita pada hari ini bukan hanya untuk memeriksa penunggang motosikal dan motosikal itu sendiri, tetapi kita juga melihat dari sudut kesalahan di bawah Seksyen 42. Dan daripada pemantauan yang kita buat, 7 kes telah melibatkan menunggang secara melulu dan berbahaya. Helmet warna hitam, baju hitam. Kita telah keluarkan saman lebih kurang 358 saman ke atas penunggang-penunggang motosikal yang mempunyai pelbagai kesalahan, termasuklah tiada lesen, road tag, ubah suai kenderaan serta lain-lain. Jadi lebih kurang 20 kita sita motosikal ni untuk bawa balik ke balai untuk tindakan lanjut. Macam mana kau bawa motor tak ada brek? Ha? Tak, yang kau buang brek belakang kenapa? Saja. Ya. Kalau kau ada down di belakang balik. Modified berapa semua habis? Modified kat RM10,000 lah. Kompaun sebanyak RM2,000 dikenakan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi setiap kesalahan pelepasan bunyi bising dan gas pencemar yang melebihi had ditetapkan. Lebih kurang 7 buah motosikal yang memang kalau kita tengok exhaustnya tu bukan exhaust yang original lagi. Memang telah diubah suai dan mempunyai bunyi bising yang amat teruk. Pada waktu sama, 2 individu didapati positif ganja dan seorang lagi positif methamfetamin setelah ujian saringan air kencing dijalankan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Jadi sangkut apa? Itu ganja. Ganja. Satu bila lah ambil ganja? 3 hari lah tu. 3 hari lepas lah. Telah berapa lama terlibat dengan penggunaan dadah? 2 tahun lah. 2 tahun. Untuk keselamatan, dia 2 jari. Bila 2 jari masuk, mana kita selamat. Ini peraturan piawaian kali kereta. Kalau lebih 5 jari, jatuh, helmet tercabut, kepala pecah. Kita tahu pada hujung minggu spot di Lebuh Raya ini, terutama daripada Karak hingga ke Bentung, adalah merupakan spot yang digemari oleh penunggang motosikal. Tak kira motosikal kecil ataupun motosikal besar.
termasuklah kereta-kereta sport, kerana ini adalah track bagi mereka yang agak mencabar, mungkin menarik, tetapi kena ingat kalau untuk ingin melakukan aktiviti yang lebih sebegitu, yang nak menunjukkan skill, saya nasihatkan agar mereka pergi ke lintas sepang dan bukannya berlaku di atas jalan. Kecuaian malang mungkin menimpa. Seorang lelaki berusia 53 tahun memandu kenderaan jenis SUV tersesat memasuki lorong motosikal gara-gara terlalu mengikuti aplikasi navigasi. Kejadian sekitar jam 2.30 petang itu berlaku di Petaling Jaya, Selangor dan sempat dirakam oleh orang ramai sehingga menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 5,000 tontonan. Siasatan mendapati aplikasi navigasi yang digunakannya ditetapkan pada mod kenderaan motosikal dan pastinya kecuaian itu dikecam netizen terutama sekali di kalangan penunggang motosikal. Assalamualaikum. Adakah sebenarnya wajar untuk seseorang pemandu menggunakan aplikasi semasa di atas jalan raya? Okey, pada pendapat saya sendiri, iaitu pengguna motosikal ataupun even kita sebagai pengguna kereta, memang wajar untuk menggunakan navigasi jika kita berada di kawasan yang kita tak tahu ataupun kita tak kenal tempat tu. Jadi untuk kes yang saya tengok yang tular dekat media sosial baru ni, mungkin dia tersilap lah. Kita tak boleh nak katakan dia tu bersalah 100%, tapi mungkin dia tersilap dengan menganggap lorong motosikal tersebut adalah lorong seperti lorong biasa. Difahamkan pemandu terbabit dalam perjalanan menuju ke pusat servis kenderaan dan sejurus menyedari kesalahannya. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar dengan bantuan sekumpulan penunggang motosikal. Assalamualaikum. Kalau kita dalam keadaan sebegitu, kita mungkin sedar yang kita melakukan kesilapan di jalan raya. Apakah agaknya yang sepatutnya kita lakukan untuk memastikan kita tidak menjadi terlalu leka ketika menggunakan aplikasi tersebut? Pada pendapat saya, sebenarnya Waze ni bagus. Cuma kita be aware, tidak menggunakan 100% bergantung pada Waze lah. Kita ada papan tanda yang disediakan oleh kerajaan dan maksudnya semasa menggunakan Waze pun kita tak boleh tengok selalu sangat handphone kita. Kita cuma dengar saja, dalam pendengaran saja pun dah okey dah. Memahirkan penggunaan apps tersebut. Ya, mahirkan penggunaan apps tersebut. InsyaAllah, selain kita sikap manusia juga perlu peka kepada sainis-sainis jalan raya yang ada supaya tidak berulangnya lagi pelanggaran undang-undang seperti begini. Motosikal kebanyakannya begitu peka. Mereka akan memaklumkan kepada motorkar ni, memberitahu tentang kesilapan. Bagaimanapun pemandu kenderaan tersebut jarang yang dapat berpatah balik apabila masuk dan dia akan mencari jalan yang keluar dan memahami di mana yang ada susu-susu keluar, dia akan masuk balik ke jalan utama. Contoh dia yang seperti berlaku di Lebuh Raya Persekutuan. Peruntukan undang-undang sedia ada iaitu Seksyen 79 Braket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tidak patuh isyarat lalu lintas. Boleh didenda sehingga RM1,000 jika kita bawa kes ini ke mahkamah. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Ezani Muhammad Faisal, ujian air kencing terhadap pemandu didapati negatif dadah. Pemandu itu dibebaskan sementara kertas siasatan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya.
Malang tidak berbau. Keseronokan seorang remaja yang mandi bersama rakannya bertukar tragedi apabila mangsa dihanyutkan arus. Kejadian yang berlaku di Pantai Teluk Batik, Lumut, Perak ini membuka tirai tragedi 999. Dua remaja lelaki mati lemas ketika mandi di Pantai Teluk Batik, Lumut, Perak. Mangsa pertama ditemukan kira-kira jam 6.55 petang manakala mayat rakannya ditemukan di cerahan batu pada keesokan harinya. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dua lelaki maut manakala seorang warga emas dan kanak-kanak parah selepas dua buah kereta yang bertembung di Marang, Terengganu. Mayat mangsa yang maut dan dua mangsa yang parah dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Taktik sindiket pengedaran dadah secara bergerak dengan menyewa inap desa dalam tempoh tertentu bagi mengelak kegiatan jenayah mereka dihidu pihak berkuasa akhirnya tumpas. Dua orang lelaki ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menahan 13 lelaki dan merampas pelbagai jenis dadah serta ketum bernilai RM148,000 dalam dua kes di daerah seberang Perai Utara. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Kawalan Keselamatan Darat, Laut dan Udara diperketatkan untuk menyekat jenayah rentas sepadan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. Ikuti tinjauan yang dijalankan Pasukan Unit Udara, Gerakan AM, Pasukan Polis Marin bersama Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah memantau sempadan negara. Awal harga barangan keperluan sepanjang. Kopi mana lagi orang tu? Tatang ni hidup dia jadi. Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah sentiasa melakukan pemantauan keselamatan di sempadan negara. Kopi mana lagi orang tu? Tinjauan selama 4 hari dijalankan, ekoran kenyataan Ketua Polis Negara mengenai aktiviti penyeludupan yang berlaku di kawasan seluas 6,125 km persegi itu. Penggunaan kenderaan pacuan 4 roda 4x4 juga perlu dibekalkan bagi pemantauan di sempadan yang mempunyai permukaan jalan yang sukar. Alat pandang dengar untuk malam dan siang juga perlu dibekalkan kepada petugas-petugas ini supaya pemantauan dapat dilakukan dalam masa 24 jam. Faktor jarak sempadan yang singkat dari jalan utama menjadi punca aktiviti penyeludupan kerap dilakukan. Selain itu, pos-pos operasi PGA perlu dinaik taraf yang mana pos-pos operasi PGA yang ada sekarang ini telah usang dan sukar untuk diduduki. Dengan adanya pos-pos operasi yang baru dan berteknologi tinggi ini akan dapat melancarkan penugasan mereka sepanjang penugasan tersebut. Hasil maklumat yang diperolehi, balangan seperti rokok, senapang angin dan tayar dipercayai menjadi barang utama yang diseludup dari negara jiran. Hasil daripada tinjauan ini mendapati petugas-petugas PDRM terutamanya pasukan gerakan AM
perlu dibekalkan dengan keperluan-keperluan logistik dan teknikal seperti bot-bot di air yang cetek dan juga di laut yang dalam. Pihak Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah akan terus merangka strategi dalam operasi pemantauan sempadan bagi membantras sebarang aktiviti jenayah yang melibatkan kegiatan penyeludupan dan kemasukan pendatang secara haram. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jangan lupa amalkan kebiasaan baharu. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.